Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 akan menghasilkan satu inovasi di bawah tajuk watak dan perwatakan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, kita fahami dahulu apa maksud watak dan perwatakan. Watak bermaksud aksi atau pelaku dalam sesebuah cerita, manakala perwatakan ialah sifat yang dibawa oleh pelaku dalam sesebuah cerita. Dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, terdapat banyak watak yang terlibat, namun kami hanya memfokuskan kepada 5 watak utama sahaja, iaitu Encik Muhammad, Cik Puan Tipah, Mahani, Rahim dan Lebay Ma'ruf. Watak pertama yang bakal dikupas ialah Encik Muhammad. Sebagaimana kita tahu, Encik Muhammad merupakan seorang usahawan yang terkenal pada masa itu dan juga merupakan ayah kepada Rahim. Perwatakan yang dibawa oleh Encik Muhammad boleh dicontohi oleh setiap individu dan masyarakat. Perwatakan pertama yang dibawa oleh Encik Muhammad ialah bertanggungjawab. Encik Muhammad merupakan seorang ayah yang bertanggungjawab. Hal ini dapat dibuktikan apabila Encik Muhammad menghantar Rahim ke London untuk menyambung pengajian dalam bidang pengurusan dagang. Hal ini telah cukup membuktikan bahawa Encik Muhammad seorang ayah yang bertanggungjawab dan jana terhadap masa depan anaknya. Perwatakan kedua yang dibawa oleh Encik Muhammad ialah merendah diri. Encik Muhammad juga seorang yang merendah diri dan tidak sombong. Buktinya, Encik Muhammad bersikap rendah diri dengan YB Muhammad Yusof dengan mengatakan penglibatannya dalam dunia perniagaan masih mentah dan masih sedang belajar. Hal ini telah cukup membuktikan bahawa Encik Muhammad seorang yang rendah diri dan tidak sombong. Perwatakan terakhir yang dibawa oleh Encik Muhammad ialah baik hati. Encik Muhammad bersimpati dengan nasib penduduk kampung Pulai yang masih lagi miskin. Beliau berjanji untuk memberi pertolongan supaya mereka mendapat bantuan dan kemudahan berpindah ke rancangan Felda. Ini sudah cukup membuktikan bahawa Encik Muhammad seorang yang pemurah dan baik hati. Antara watak perwatakan Cik Puan Tipah, yang pertama, Cik Puan Tipah seorang isteri yang memahami. Cik Puan Tipah faham akan keadaan suaminya yang tidak ingin diganggu kerana sedang kusut memikirkan perkembangan projeknya di Kampung Pulai. Yang kedua, Cik Puan Tipah seorang yang sukakan bunga orkid. Cik Puan Tipah gemar akan bunga orkid sehingga dia mempunyai kebun orkid di rumahnya sendiri. Yang ketiga, Cik Puan Tipah seorang yang gemar bertanya. Cik Puan Tipah sering bertanyakan kepada Bahani tentang apa yang dibincangkan bersama Rahim di dalam surat yang menghubungkan mereka. Baiklah, kita pergi kepada watak yang seterusnya, iaitu watak Mahani atau nama penuhnya Sharifah Mahani. Mahani merupakan anak kepada Tan Sri Said Aris dan juga Sharifah Mu'inah. Dia juga merupakan setiausaha kepada Encik Muhammad. Perwatakan Mahani yang pertama adalah Mahani merupakan seorang yang hormat menghormati. Dia sangat hormat menghormati kepada kedua ibu bapanya dan menerima keputusan mereka untuk menerima pinangan daripada Rahim. Di pejabat juga, Mahani amat menghormati Encik Muhammad sebagai majikan dan memanggilnya dengan gelaran yang profesional. Perwatakan Mahani yang kedua adalah Mahani merupakan seorang yang prihatin. Mahani bimbang dan sering memikirkan tentang nasib yang bakal menimpa penduduk di Kampung Pulai apabila syarikat Lomba Batu Walang ingin ditubuhkan. Dan perwatakan Mahani yang ketiga adalah Mahani merupakan seorang yang sangat berbudi bahasa. Ini dapat dibuktikan apabila Cik Puan Tipah ataupun ibu kepada Rahim sendiri berkenan untuk menjadikan Mahani sebagai menantunya kerana tertarik dengan sikap Mahani yang sangat berbudi bahasa. Seterusnya, saya akan menjelaskan watak-watakan yang dipegang oleh Rahim. Buat pengetahuan semua, Rahim merupakan anak kepada watak utama Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, iaitu Encik Muhammad. Rahim mempunyai perwatakan yang banyak memberi impak positif sepanjang berlangsungnya penceritaan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. 3 antaranya ialah: yang pertama, Rahim merupakan seorang yang bertanggungjawab.
Buktinya, sikap bertanggungjawab Rahim dapat dilihat apabila beliau sanggup menentang cadangan ayahnya untuk menjalankan kegiatan perlombongan di Kampung Pulai. Rahim cuba membela nasib penduduk Kampung Pulai yang mungkin akan kehilangan tanah jika cadangan Encik Muhammad untuk membuka syarikat Lombuh Lembah Tualang menjadi kenyataan. Yang kedua ialah Rahim merupakan seorang yang amanah. Buktinya, Rahim memikul amanah ayahnya sebaik mungkin untuk mencapai kejayaan yang diimpikan. Sewaktu berada di London, Rahim tidak leka dengan pengaruh budaya barat. Akhirnya, Rahim berjaya menamatkan pengajiannya dengan memperolehi ijazah sarjana muda pengurusan dagang. Akhir sekali, Rahim merupakan seorang yang merendah diri. Buktinya, biarpun memiliki ilmu yang tinggi dan dalam kalangan keluarga yang berada, beliau tidak sombong dan bangga diri. Beliau sanggup mendengar dan menerima cadangan suling serta lebay maruk yang hendak mewakafkan tanah untuk kepentingan penduduk kampung. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada kawan saya, Fahmi. Watak seterusnya ialah watak lebay makruf. Perwatakan lebay makruf dalam novel SBDKL ialah seorang yang pemurah. Sifat pemurah lebay makruf dapat kita lihat iaitu beliau sanggup mewakafkan tanah pusaka kepada orang Kampung Pulai. Di atas tanah pusaka itu dia mendirikan surau untuk kegunaan seluruh warga Kampung Pulai kerana kecintaan yang amat dalam pada ajaran agama Islam. Watak lebay makruf seterusnya ialah seorang yang amanah. Lebay makruf seorang yang amanah dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Beliau telah mengajak golongan muda untuk mengamalkan ajaran Islam dengan melaksanakan solat berjemaah di surau Kampung Pulai. Seterusnya, beliau telah menentang pembinaan hotel di Lembah Tualang kerana bimbang hotel itu akan menggalakkan pertumbuhan maksiat di Kampung Pulai dan Lembah Tualang. Seterusnya, perwatakan lebay makruf ialah seorang yang berilmu. Lebay makruf menguasai ilmu ajaran agama yang dipelajarinya di Tanjung Karang menyebabkan dia disanjung dan dihormati oleh penduduk Kampung Pulau kerana dia menguasai ilmu yang dalam ajaran agama Islam. Akhir sekali, perwatakan lebay makruf ialah seorang yang tabah. Lebay makruf tabah menghadapi ujian apabila dia dipukul oleh Mak Akir dan rakan-rakannya, dan dia tidak berdendam terhadap Mak Akir dan rakan-rakannya dan tidak akan membuat laporan polis atas perbuatan mereka terhadap dirinya. Sebelum kami mengakhiri pembentangan kami juga menyediakan satu QR code yang mengandungi kuis di dalamnya. Diharapkan semua penonton mengimbas QR code tersebut untuk menjawab kuis yang disediakan. Sekian sahaja daripada kepala kami. Terima kasih.